لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا إله إلا الله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه عبدك ورسولك آله وصحبه وسلم. النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. محمد عبدك ورسولك النبي اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وأكرم المرسلين، سيدنا وحبيبنا وقرة أعيننا محمد الصادق الأمين، وعلى آله الغر الميامين، وأصحابه الهداة المهتدين، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. جعلنا الله تعالى وإياكم من الذين اتبعوهم بإحسان إلى يوم الدين. نوينا التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير، ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم اغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن دعوة لا يستجاب لها. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين. اللهم أعطنا العلم اللدني والمشرب الصافي الهني يا وهاب يا غني. اللهم حققنا بحقيقة العبودية وآتنا رحمة من عندك وعلمنا من لدنك علما برحمتك يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. أما بعد، muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, semalam kita telah mendengar beberapa kisah yang terjadi di tahun pertama Hijrah, dan kita sekarang di dalam kelas ini sedang mengikuti perjalanan hidup Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari mula Rasulullah SAW lahir sehingga wafatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kita sekarang telah sampai kepada tahun pertama Hijrah. Tahun pertama Hijrah, apa yang berlaku di tahun pertama Hijrah? Perkara yang paling besar, antara perkara yang paling besar berlaku di tahun pertama Hijrah Nabi sallallahu alaihi wasallam, iaitu Rasulullah dengan sahabat membina Masjid Nabawi di Al-Madinah. Perkara yang kedua terus setelah selesai bina Masjid Nabi sallallahu alaihi wasallam, perkara yang kedua terus berlaku begitu sangat berkesan dan sangat mulia, sangat hebat, sangat pengaruh dalam umat Islam. Perkara yang berlaku di tahun pertama setelah bina masjid, iaitu al-mu'akhatu bainal muhajirina wal ansar, mempersaudarakan antara muhajirin dan ansar.
saya sudah terangkan apa maksud muhajirin dan al-ansar. Al-muhajirin iaitu sahabat Nabi SAW yang berhijrah daripada Makkah kepada Al-Madinah. Al-ansar iaitu sahabat Nabi SAW yang penduduk-penduduk Madinatul Munawwarah. Maka para muhajirin dan ansar setelah mereka sama-sama bina masjid Rasulullah SAW, Rasulullah melakukan satu perkara yang sangat mulia, yang sangat besar, iaitu Rasulullah bersaudarakan dengan golongan muhajirin dengan ansar. Setiap satu orang daripada muhajirin, dia kena jadi adik-beradik dengan seorang daripada golongan al-ansar. Kerana tuan-tuan puan-puan semua yang dikasihi sekalian, golongan Arab, khususnya orang yang duduk di Makkah, di sekeliling Makkah Al-Madinah, ini sentiasa berang, sentiasa berselisih dan kejam dan garang, dan sentiasa mereka naik angin dan terus tambah mereka memikir, terus mereka ingin berperang dan saling membunuh. Jadi Nabi SAW menghapuskan adat dan budaya itu yang tidak baik. Jadi ulama sirah berkata, wa akha sallallahu alaihi wasallam bainal muhajirin wal ansar fi dari Anas. Kejadian itu iaitu mempersaudarakan antara muhajirin dan ansar oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berlaku di rumah Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Dan waktu itu Anas bin Malik belum lagi bertemu, waktu itu Anas bin Malik masih budak kecil. Anas bin Malik. Cuma rumah tu rumah ayah dia. Ayah dia sahabat juga, namanya Abu Talha. Ayah Sayyidina Anas namanya Abu Talha. Jadi di rumah Abu Talha berlaku kejadian itu. Wa an Anas radhiyallahu anhu anna Abu Talha lam yakun yakthur min as-shaum fi ahdi Rasulullah SAW bisabab al-ghazw. Abu Talha ini ayah Sayyidina Anas. Beliau di zaman Nabi SAW tidak memperbanyakkan puasa kerana di zaman Nabi SAW, kerana ketika Rasulullah SAW masih hidup, Sayyidina Abu Talha selalu berghazwah dan perang bersama Rasulullah SAW. Jadi dia tidak banyak puasa. Selepas wafatnya Nabi SAW, barulah dia banyak puasa. Jadi Rasulullah SAW setelah Rasulullah duduk, Rasulullah mula memanggil. Dia kata, Aina fulan, aina fulan. Mana si fulan? Mana si fulan? Dia panggil satu orang daripada muhajirin, satu orang daripada al-ansar. Dan setiap orang datang kepada Rasulullah SAW, Rasulullah mempersaudarakan antaranya dengan yang depannya. Ini astafi minkum man uhibbu an astafi. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, aku akan mempersaudarakan antara kalian seperti mana Allah Subhanahu wa taala telah mempersaudarakan antara para malaikat. Jadi tidak ada langsung di antara malaikat bergaduh atau berselisih atau saling memarahi atau memberani. Tidak. Kemudian Sayyidina Abu Bakar bangun di sisi Rasulullah SAW. Mula dengannya. Sayyidina Umar dekat dengan Nabi SAW. Juga Sayyidina sahabat-sahabat yang lain juga yang daripada muhajirin dan al-ansar. Kita ingin mengambil keberkatan dengan menyebutkan nama-nama sahabat yang jadi bersaudara oleh Rasulullah SAW. Kerana jika kita mendengar nama sahabat Nabi SAW, kita mendapat berkat. Jika kita hafal nama sahabat, itu juga satu keberkatan.
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mempersaudarakan antara Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu dengan Kharijah bin Zaid radhiyallahu anhu. Antara Umar bin Al-Khattab dengan Utban bin Malik. Abu Ruwaim Al-Khuth'mi dengan Sayyidina Bilal. Usaid bin Hudayr dengan Zaid bin Harithah. Abu Ubaidah Al-Jarrah dengan Sa'ad bin Mu'adh radhiyallahu anhu. Abdul Rahman bin Auf dengan Sa'ad bin Rabi' radhiyallahu anhu. La ilaha illallah. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suruh mereka setiap satu bersaudara dengan satu daripada Al-Ansar. Satu Ansari, satu Muhajiri. Satu daripada Al-Ansar, satu daripada Al-Muhajirin. Sayyidina Hamzah radhiyallahu anhu, ada riwayat kata dia dengan Sayyidina Zaid bin Harithah. Kemudian Sayyidina Ali bin Abi Talib dia kata, "Ya Rasulullah, engkau telah mempersaudarakan antara sahabatmu semua. Aku tidak ada saudara." Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam pegang tangan Sayyidina Ali, dia kata, "Engkau adalah akhi. Kau saudara aku. Jadi aku dengan kamu bersaudara." Walaupun dua-dua Rasulullah dengan Ali Muhajirin, tetapi ini khususiyah. Ini khususiyah untuk Sayyidina Ali bin Abi Talib. Sebenarnya mempersaudarakan ini antara Muhajirin dan Ansar berlaku sebelum hijrah di antara golongan Muhajirin. Antara mereka satu sama yang lain. Supaya mereka sama-sama bergerak sama dan menjadi satu dan saling membantu satu sama yang lain. Antara Ja'far bin Abi Talib dengan Sayyidina Mu'adh ibn Jabal radhiyallahu anhu. Abu Dharr al-Ghufari dengan Al-Munzir bin Amr. Hudzaifah bin al-Yaman dengan Ammar bin Yasir radhiyallahu anhu. Mus'ab bin Umair dengan Abu Ayyub al-Ansari radhiyallahu anhu. Salman al-Farisi dengan Sayyidina Abu Darda radhiyallahu anhu. Salman al-Farisi ini berlaku, dia menjadi satu cerita dengan Sayyidina Abu Darda, seperti cerita yang semalam kita cerita tentang isteri Sayyidina Uthman bin Mad'un. Iaitu di satu hari, Salman al-Farisi melihat isteri Abu Darda tidak memakai pakaian cantik, tidak teratur muka dia, rambut dia, yakni caranya macam bukanlah isteri orang. Caranya macam perempuan yang tak ada suami. Maka dia tanya Salman al-Farisi, dia tanya isteri Abu Darda, dia kata, "Kenapa keadaan kamu macam ni? Macam orang yang tak ada suami, macam tu, macam orang yang tak menjaga diri kamu." Dia kata, "Sesungguhnya saudara kamu." Dia kata saudara sebab Nabi sallallahu alaihi wasallam mensaudarakan antara Salman dan Abu Darda. Dia kata, "Saudara kamu ni, dia tidak memberi hak kepada isterinya. Sepanjang malam solat dan dibagi puasa, maka dia tidak memberi hak kepada isterinya." Maka Sayyidina Salman al-Farisi dia pergi menegur kepada Abu Darda. Dia kata, "Sesungguhnya Tuhan kamu ada hak atas kamu, dan keluarga kamu ada hak atas kamu. Badan kamu juga ada hak atas kamu. Hendaklah kamu memberi hak masing-masing kepada yang berhak. Bagi hak kepada Tuhan kamu dengan solat, ibadat. Bagi hak juga kepada keluarga kamu sebagai keluarga dan tanggungjawab. Bagi hak juga kepada badan kamu sebagai amanah yang Allah memberi kepada kamu. Badan kita, mata kita, otak kita, tangan kita, semua ini amanah daripada Allah. Kita kena memberi hak juga kepada badan kita sendiri. Dan Rasulullah SAW setelah melakukan ukhuwah ini, para muhajirin sangat memuji
bara Al-Ansar kerana golongan Al-Ansar sangat memuliakan bara Muhajirin. Mereka bagi mereka tinggal di rumah mereka sekali. Mereka membahagikan harta mereka separuh dengan mereka. Mereka bagi mereka ladang-ladang, bagi mereka beberapa ekor kambing, bagi mereka hidup macam bukan orang yang seolah-olah mereka tidak asing. Membiarkan mereka lupa yang mereka sebenarnya asing, bukan orang Madinah. Sehingga para Muhajirin berkata, "Ya Rasulullah, kami tidak pernah melihat sebuah kaum yang kita pernah datang kepada mereka, mereka memuliakan kami seperti Al-Ansar. Kami tak pernah jumpa. Kita pernah pergi kepada kaum itu, kaum ini, kabilah itu, kabilah ini, tapi tidak ada macam Al-Ansar. Mereka membantu kita. Walaupun harta mereka sedikit, mereka membahagikan. Dan sekiranya kalau harta mereka banyak, mereka memberi banyak. Jadi di dalam dua-dua keadaan, mereka tidak pernah lupa kita. Selalu bantu, tolong dan cek keadaan kita. Kafudal mu'nata wa asyrakuna fil mihnah. Mereka tidak minta pun kita kerja, tapi mereka sentiasa memberi kepada kita makan, minum dan sentiasa menolong kita. Ini pujian para Al-Muhajirin kepada saudara mereka Al-Ansar. Sehingga para Muhajirin berkata, "Ya Rasulullah, sampai kami ni rasa risau kalau Al-Ansar ini mengambilkan pahala kita semua, mendapatkan segala pahala." Nabi SAW kata, "Jangan risau. Selama kamu bersyukur kepada orang yang buat baik kepada kamu dan kamu berdoa untuk orang yang buat baik kepada kamu, maka kamu juga mendapatkan pahala, juga kamu telah membalas kepadanya walaupun sedikit." Itu kiranya juga sebahagian daripada balasan kita kepada orang yang buat baik kepada kita. Sebab itu Nabi SAW ajar kita, siapa-siapa bagi hadiah, siapa-siapa bantu kita, kita kena ucap jazakallah khair, terima kasih, syukran. Kita kena ucapkan ayat-ayat yang syukur dan doa kepadanya. Dan mempersaudarakan ini, yang Rasulullah SAW lakukannya di tahun pertama hijrah, dia adalah perkara yang khas untuk Rasulullah SAW. Yakni, tidak pernah ada seorang Nabi melakukan perkara ini. Perkara ini hanya Rasulullah SAW yang melakukannya. Apa faedah Rasulullah SAW mempersaudarakan antara Muhajirin dan Al-Ansar? Yakni, apa kisahnya? Kisahnya apa? Ulama berkata, kisahnya atau faedahnya, setiap satu membantu saudaranya yang Rasulullah SAW dah tetapkan. Yakni macam contohnya yang tadi kita kata, macam Abdul Rahman bin Auf dengan Sa'ad bin Rabi'. Okey, Abdul Rahman bin Auf ini daripada Makkah, Muhajirin. Sa'ad bin Rabi' daripada Al-Ansar, daripada Madinah. Jadi Rasulullah SAW mewajibkan atas mereka setiap satu bantu yang lain. Jangan salah satu daripada dua-dua ni tidur dalam keadaan kenyang tapi saudaranya lapar. Tak boleh. Tak boleh yang ini kaya, yang ini miskin. Yang ini senang, yang ini susah. Dua-dua wajib saling membantu di dalam urusan dunia. Ketahuilah semua keadaan ini Rasulullah SAW melakukan perkara ini sebab di waktu itu hanya mereka je orang Islam. Yakni mereka sahaja, yakni orang Islam yang bersama Rasulullah SAW 100 orang atau 90 orang sahaja. Jadi Rasulullah SAW ingin mereka saling membantu. Tapi Rasulullah SAW melakukannya dengan cara rasmi dan tersusun. Iaitu al-mu'akhah, mempersaudarakan. Jadi kesan atau antara faedah mempersaudarakan, Rasulullah SAW mewajibkan atau Allah menurunkan hukum setiap dua orang itu yang bersaudara daripada Muhajirin dan Ansar, siapa-siapa yang meninggal terlebih dahulu,
dia boleh mewarisikan, yang hidup boleh mewarisikan orang yang meninggal. Yang hidup boleh mewarisikan yang meninggal, walaupun dia bukan karabat, bukan adik-beradik yang betul-betul, pun tak ada apa-apa karabat. Dia boleh mewarisikan, boleh menjadi waris daripada orang yang meninggal oleh membersaudarakan, oleh yang Rasulullah SAW mensaudarakan mereka. Yani contohnya Abdurrahman bin Auf dengan Sa'd al-Rabi'. Contohnya kalau Sa'd al-Rabi' meninggal, Abdurrahman bin Auf warisnya. Dia boleh waris hartanya. Walaupun Sa'd al-Rabi' ni dia ada adik-adik, ada abang-abang, ada adik-beradik, ibu bapaknya pun ada. Mereka tidak boleh menjadi warisnya kerana mereka bukan Islam. Kerana mereka bukan Islam. Kalau adik-beradiknya Islam, baik, mereka boleh waris. Kalau adik-beradiknya musyrik, syirik atau Yahudi atau bukan Muslim, jadi saudaranya Islam yang mewariskan hartanya. Ini di permulaan Islam. Dan hukum ini, tuan-tuan puan-puan semua, hukum ini khas di tahun pertama Hijrah. Sebab itu, tahun kedua Hijrah setelah berlaku Perang Badar, Allah Subhanahu Wa Taala berhentikan hukum itu. Yani yang setiap satu boleh waris daripada saudaranya, walaupun keluarganya yang betul ada, kerana mereka bukan Islam. Jadi selepas Perang Badar, hukum jadi macam biasa, macam ada sekarang, iaitu siapa-siapa yang meninggal, keluarga dialah yang wariskan hartanya. Kalau di permulaan Islam, kawan dia, orang Islam, kawan dia yang lain, dia yang layak wariskan. Jadi ini sebab Rasulullah SAW melakukan mu'akhah ini, supaya para muhajirin juga tidak merasa sedih, busang di Makkah, macam mereka tinggalkan keluarga mereka, harta mereka, negara mereka. Jadi mereka rasa busang dan rasa tak tenang. Jadi Rasulullah SAW menghabuskan perasaan itu dengan apa? Rasulullah SAW kata, kamu sekarang duduk ditinggal bersaudara kamu, iaitu Al-Ansar. Juga supaya Al-Ansar, kerana mereka, keadaan mereka lebih senang sikit, mereka boleh menolong dan membantu Al-Muhajirin yang meninggalkan harta mereka semua di Makkah. Sebab para muhajirin yang berhijrah dari Makkah, mereka tak sempat pun bawa harta mereka, rumah mereka, duit mereka, barang mereka pun tak sempat. Yakni setiap satu dia berjayalah kalau dapat selamatkan dirinya, lari daripada Makkahul Mukarramah. Jadi mereka sampai kepada Al-Madinah semua miskin, semua fakir. Hatta Abdurrahman bin Auf, yang kita semua tahu dia sahabat yang kaya, dia sampai kepada Madinah tidak ada harta, tidak ada duit. La ilaha illallah. Antara cara para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam melaksanakan perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu, dan cara mereka mengorbankan dan memuliakan saudara mereka daripada golongan Al-Muhajirin, sehingga Sa'd al-Rabi' radhiyallahu anhu, beliau setelah Abdurrahman bin Auf menjadi saudaranya, dia berkata kepada Abdurrahman bin Auf, sesungguhnya aku ini orang kaya daripada golongan Ansar. Aku banyak harta, banyak duit. Dan aku akan membahagikan harta saya dengan kau. Dan saya ada 2 isteri. Saya akan ceraikan satu isteri daripada isteriku, kamu kahwin dengan dia. Yakni bersemangat sangat dan untuk melaksanakan perintah Rasulullah. Rasulullah pun tak suruh sampai cerai isteri, tapi mereka bersemangat dan sangat memuliakan golongan Muhajirin dan kesian kepada mereka yang tinggalkan harta mereka, negara mereka, keluarga mereka semua di Makkah.
Tetapi subhanallah, Sayyidina Abdurrahman bin Auf, dia berkata kepada Sa'd al-Rabi', dia kata, jazakallah khair, yakni terima kasih banyak, tetapi aku lebih selesa jika kamu tunjukkan saya mana jalan kepada bazar. Yakni Abdurrahman bin Auf lebih suka dia pergi kerja. Dia kata, tunjukkanlah saya manakah jalan kepada bazar. Aku nak pergi kerja cari rezeki sendiri. Cuma kata-kata Sa'd al-Rabi' itu pengajaran yang sangat-sangat besar. Sampai sanggup ceraikan isteri dia yang kedua dan membahagikan hartanya semua. Sebaru-sebaru. Dengan Abdurrahman bin Auf yang bukan saudaranya betul-betul. Sebab apa? Sebab Islam. Ini mahabbah, cinta dan persaudaraan antara para muhajirin dan al-ansar, juga yang sepatutnya ada di dalam golongan orang Islam zaman sekarang. Saya ingin berkongsi 3 ayat daripada Al-Quran di dalam surah Al-Hashr. Allah Subhanahu wa ta'ala sangat memuji golongan al-muhajirin dan al-ansar kerana saling mencintai, saling mengutamakan, saling mendahulukan, saling mengorbankan satu sama yang lain. Setiap satu mengorbankan apa sahaja untuk saudaranya yang lain. Jadi Allah Subhanahu wa ta'ala memuji mereka. Allah Subhanahu wa ta'ala suka perbuatan mereka. Di dalam surah Al-Hashr ayat yang ke-8, firman Allah Subhanahu wa ta'ala, harta rampasan itu juga untuk orang-orang fakir yang berhijrah, yang terusir dari kampung halamannya dan meninggalkan harta bendanya demi mencari kurniaan dari Allah dan keridhaannya dan demi menolong agama Allah dan Rasulnya. Mereka itulah orang-orang yang benar. Ini firman Allah memuji para al-muhajirin kerana mereka dengan hijrah mereka. Allah kata mereka tinggalkan harta benda mereka, korbankan segala-galanya semua kerana Allah, mencari kurniaan dan ridha daripada Allah. Dan Allah bersaksi bahawasanya mereka ini orang benar dan mereka orang yang jujur. Masya Allah. Alangkah ini adalah bersaksian yang luar biasa, yang tidak senang dan tidak murah boleh mendapatkan. Boleh je sesiapa di dunia ni, orang yang besar bersaksi kita baik atau kita jujur atau kita Masya Allah, kita rasa happy, kita rasa gembira. Tetapi keadaan itu jadi luar biasa jika Tuhan Allah Azza wa Jal yang memuji dan bersaksi untuk kita. Ayat setelahnya Allah memuji pula bara al-ansar. Allah berfirman, dan orang-orang Ansar yang telah mendiami kota Madinah dan telah beriman sebelum kedatangan mereka, yakni muhajirin. Mereka mencintai orang-orang yang berhijrah ke tempat mereka. Tengok Allah muji cinta mereka kepada orang yang datang hijrah kepada mereka. Kerana mereka cinta para muhajirin. Allah suka perkara itu. La ilaha illallah. Dan mereka tidak menaruh keinginan dalam hati mereka terhadap apa yang diberikan kepada mereka, yakni muhajirin. Dan mereka mengutamakan muhajirin atas dirinya sendiri, meskipun mereka juga berhajat. Dan siapa yang dijaga dirinya daripada perbuatan kedukut, maka mereka itulah orang-orang yang beruntung. Allah Subhanahu wa taala memuji di dalam ayat ini golongan al-muhajiri, al-ansar. Ayat yang ke-10 yang setelahnya Allah memuji siapa-siapa daripada orang beriman yang datang setelah dua-dua golongan ini, yakni seperti kita kalau kita melakukan sifat itu. Semua orang beriman sampai hari kiamat. Allah memuji orang yang melakukan perkara ini. Apa dia? Ini. Dan orang-orang yang datang selepas mereka. Seperti siapa? Seperti kita. Kita datang selepas habis muhajirin, ansar. Kita bukan golongan muhajirin. Kita juga bukan golongan ansar. Kita yang datang selepas mereka. Apa sifat mereka, wahai Tuhan?
mereka berdoa. Mereka sentiasa berdoa. Untuk apa? Untuk siapa? Untuk Muhajirin dan Ansar. Wahai Tuhan kami, ampunilah kami dan saudara-saudara kami yang telah beriman lebih dahulu daripada kami, yakni Muhajirin dan Ansar. Serta janganlah engkau nak tanamkan kedengkian dalam hati kami terhadap orang-orang yang beriman, yakni Al-Muhajirin dan Ansar. Wahai Tuhan kami, sesungguhnya engkau maha penyantun lagi maha penyajan. Mari kita membaca tafsir ayat ini. Bagaimana ulama menceritakan tentang cinta dan persaudaraan antara Muhajirin dan Ansar. Mesti kita semua akan merasa dahsyat dan luar biasa cara mereka. Ayat yang pertama, yang Allah Subhanahu Wa Taala memujikan Al-Muhajirin. Kerana para Al-Muhajirin ini waktu berhijrah kepada Al-Madinah terlalu miskin dan dhaif dan fakir. Sehingga ulama berkata, Sayyidina Qatadah berkata, para Muhajirin meninggalkan rumah-rumah mereka, negeri mereka, harta mereka, keluarga mereka kerana cinta kepada Allah dan Rasulullah. Sehingga dia kata, sehingga seseorang lelaki daripada golongan Muhajirin setelah berhijrah, dia mengikat batu atas perutnya kerana kelaparan. Tak ada makanan, tak ada duit pun nak beli makan. Duit mereka mana? Tak ada. Sebelum ni ada di Makkah. Siapa yang ambil? Abu Jahal dan yang lain-lain. Orang-orang jahat, orang-orang kafir. Abu Jahal dan pemimpin-pemimpin Makkah. Setelah Rasulullah dan sahabat berjaya berhijrah, Abu Jahal mengumumkan, siapa-siapa hijrah daripada Makkah, maka hartanya halal untuk kami. Rumahnya halal untuk kami. Keluarganya halal untuk kami. Mereka melakukan kezaliman dan kekejaman yang luar biasa terhadap siapa? Sahabat-sahabat Rasulullah SAW yang berhijrah. Sehingga mereka mengikat batu atas perut mereka kerana kelaparan. Juga sehingga seorang lelaki di musim sejuk di Madinah tidak mempunyai selimut untuk digunakan, dia masuk di dalam satu lubang yang macam kubur. Cuba bayang tuan-tuan semua, kita semua orang Islam, ini sahabat Nabi kita. Sehingga di waktu musim sejuk, di tengah malam, kalau nak tidur, kalau ingin melindungikan dirinya daripada cuaca yang sejuk, dimasuk di dalam lubang gua ke, atau dia korek lubang di tanah, dimasuk di dalam lubang itu agar dia merasa kurang sejuk waktu musim sejuk. Ini kefakiran mereka yang terlalu teruk, iaitu para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. La ilaha illallah. Dan jumlah mereka yang keluar daripada Makkah berhijrah kepada Al-Madinah 100 orang. Sekali dengan keluarga mereka. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Baik. Selepas itu, Allah Subhanahu wa taala memuji para Al-Ansar dan menceritakan bagaimana golongan Al-Ansar sangat memuliakan saudara mereka, tetamu mereka yang Al-Muhajirin yang baru berhijrah dari Makkah kepada Al-Madinah. La ilaha illallah. Ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman, yang Al-Ansar ini mendahulukan, mengutamakan Al-Muhajirin walaupun mereka juga sedang berhajat, iaitu di satu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika mendapatkan satu harta yang besar daripada Khaybar,
daripada kota Khaybar setelah Rasulullah membukakan Khaybar, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendapatkan ghanimah yang besar. yakni banyak harta, banyak duit, banyak kambing, banyak tanah. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melakukan mesyuarah besar antara Rasulullah dengan Al-Ansar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tanya Al-Ansar, dia kata, sekarang saya dapatkan harta yang banyak daripada kota Khaybar. Jadi saya nak minta pendapat kamu. Pilihan kamu sendiri, wahai Al-Ansar. Boleh saya membahagikan harta ni antara kamu dengan Al-Muhajirin? Boleh. Tidak ada masalah. Tapi boleh juga saya membahagikan harta ni semua kepada Al-Muhajirin sahaja. Saya tidak memberi apa-apa kepada kamu, wahai Al-Ansar. Dan setelah saya memberi harta ni semua kepada Al-Muhajirin, maka Al-Muhajirin semua ni keluar dari rumah kamu. Mereka kena bina rumah sendiri, kena cari rumah sendiri, dan kena cari kerja sendiri, dan mereka membulangkan harta-harta kamu yang dia pernah ambil dari kamu. Sebab di waktu tu Al-Muhajirin tinggal pun di rumah Al-Ansar. Yani mereka bagi bukan sewa, bukan, bagi mereka duduk free. Jadi Rasulullah kata, kalau kamu nak, saya boleh membahagikan harta ni antara kamu dengan Muhajirin, tapi mereka terus duduk di rumah kamu. Atau saya memberi harta ni semua kepada golongan Muhajirin sahaja. Kamu, wahai Al-Ansar, tak dapat apa-apa. Tapi apa yang kamu dapat, harta kamu semua bulan kepada kamu yang diambil oleh Muhajirin, dan para Muhajirin semua keluar dari rumah kamu, mereka bina rumah baru. Macam mana? Apa jawapan Al-Ansar? Cuba bayan. Al-Ansar jawab kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahkan wahai Rasulullah, bahagikanlah harta ini semua kepada Muhajirin dan biarkan mereka duduk di rumah kami. Subhanallah. Tak payah keluar, duduk di rumah kami, bagi harta ini semua kepada mereka. Subhanallah. Mereka pilih cara yang lagi tinggi. Rasulullah bagi dua pilihan, tapi mereka pilih yang lagi tinggi. Rasulullah tak nak bagi pilihan yang ketiga tu sebab perkara tu tinggi sangat dan terbulan kepada diri mereka. Dan mereka pergi memilih perkara yang paling tinggi, iaitu apa? Tak payah bagi kita apa-apa duit ini ya Rasulullah. Bagi je kepada saudara kita Muhajirin. Bahagikan kepada mereka. Jadi, okey, baik. Lepas tu kita suruh mereka keluar dari rumah kamu, wahai Al-Ansar. Al-Ansar kata, jangan. Itu pun jangan ya Rasulullah. Biarkan mereka juga duduk di rumah kita. Subhanallah. Mereka mengorbankan harta itu semua, juga mereka bagi peluang kepada Al-Muhajirin duduk di rumah mereka. Subhanallah. Sebab itu, Nabi SAW mengangkat doa ni, tangannya baca doa. Dia kata, Ya Allah, merahmatikanlah Al-Ansar dan anak-anak Al-Ansar. Ya Allah, rahmatilah Al-Ansar dan anak-anak Al-Ansar. Rasulullah baca doa dan gembira sangat daripada Al-Ansar kerana mereka mengutamakan saudara mereka yang lain. Jadi, sifat mengutamakan itu adalah sifat para sahabat yang tinggi. Sifat yang mulia. Sifat yang sangat mendekatkan kita kepada Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. La ilaha illallah. Jadi Rasulullah subhanahu wa ta'ala berfirman, La yajiduna fi sudurihim hajah. Golongan Al-Ansar, tidak ada apa-apa di dalam hati mereka. Kedengkian, hasad, campuru terhadap saudara mereka, Al-Muhajirin. Walaupun apa? Nabi Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Walau kana bihim khasasah. Walaupun mereka sebenarnya berhajat. Bukan golongan Al-Ansar semua kaya dan senang. Ada ramai dari mereka juga fakir miskin. Tapi mereka mengutamakan para Muhajirin. Subhanallah. Ini sifat sahabat Nabi SAW Al-Ansar. Antara kisah-kisah yang berlaku di zaman Nabi SAW daripada
orang Al-Ansar, iaitu Abu Talha. Abu Talha radhiyallahu an, cara mereka mengutamakan, cara dan sifat akhlak mereka mengutamakan orang yang lain. Di satu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang kepadanya seorang lelaki sebagai tetamu. Maka Rasulullah tanya isterinya yang pertama, dia kata, ada apa-apa makanan di rumah? Dia kata, tak ada ya Rasulullah, ada air sahaja. Rasulullah tanya isteri yang kedua, dia suruh pengkhidmat pergi tanya. Isteri yang kedua jawab begitu. Isteri yang ketiga sampai 9 rumah. 9 rumah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mereka jawab sama, hanya ada air kosong di rumah, tak ada makanan. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam dia tanya sahabat, dia kata, wahai sahabatku, siapa yang boleh mengambil lelaki ini sebagai tetamunya di malam ni? Kesian dia. Lelaki ini datang kepada Rasulullah, dia kata, ya Rasulullah, aku lapar. Dia merasa lapar dan dia fakir miskin. Maka sahabat ada Abu Talha, dia kata, aku ya Rasulullah, bagi saya bawa dia. Dia bilang, jom ikut saya. Dia bawa, Abu Talha bawa lelaki ini kepada rumahnya. Selepas sampai kepada rumah, dia tanya isterinya, dia kata, ada apa-apa makanan di rumah? Dia kata, untuk kita tak ada, saya dengan kamu. Ada makanan sedikit untuk anak kita. Dia kata, baik, kamu biarkanlah anak kita main sampai tidur, bagi mereka tidur. Lepas tu hidangkan makanan mereka untuk tetamu kita ni. Biar anak kita tidur malam ni, tak bayar makanan malam. Dia kata, baik. Lepas tu dia kata, waktu kamu menghidangkan makan, tutupkan lampu. Baik, lepas tutup lampu, buat apa? Dia kata, kita berlakon sahaja yang kita makan, tapi kita jangan makan. Biarkan tetamu kita makan sampai habiskan makanan itu sendiri. Jadi subhanallah, lepas dia makan, hidangkan makan, isterinya bangun seolah-olah dia betulkan lampu, tapi dia tutupkan lampu tu. Jadi mereka makan di dalam keadaan gelap. Lepas tetamu tu makan kinian, dia balik buka lampu. Mereka tidur. Hari yang kedua, Abu Talha pergi kepada Rasulullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dibagi, dikata kepada Abu Talha, sesungguhnya Allah rasa belik dengan perbuatan kamu dengan isteri kamu semalam dengan tetamu tu. Kepada tetamu. Dan maksud belik di sini, ulama berkata, maksudnya Allah Subhanahu wa taala mengagungkan dan memuliakan cara kamu itu. Sampai sanggup kamu, isteri kamu, anak kamu tak makan untuk mengutamakan tetamu itu dengan makanan kamu dan keluarga kamu. Subhanallah, Allah sangat memuliakan perbuatan kamu. Itu sabda Rasulullah SAW kepada sahabat itu. Subhanallah, itu salah satu contoh. Untuk cara sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam mengutamakan orang lain. Sayyidina Ibn Umar juga, kisah lain. Sayyidina Ibn Umar radhiyallahu an. Ibn Umar ini anak Umar bin Al-Khattab, namanya Abdullah radhiyallahu an. Seorang lelaki memberi hadiah kepada Sayyidina Ibn Umar memberi hadiah kepala ekor kambing. Kepala kambing. Dia berikan kepala kambing itu hadiah kepada satu kawan dia. Maka kawan Abdullah bin Umar ni, dia kata, Masya Allah, terima kasih banyak bagi saya hadiah kepala kambing ni. Cuma aku rasa kawan saya tu lah lebih berhajat, lebih perlu daripada saya. Maka dia menghantarkan kepala kambing ni kepada kawan dia. Lepas sampai kepala kambing ni kepada kawan sana, dia pula kata, terima kasih banyak, tapi aku rasa kawan saya tu lagi perlu kepada kepala kambing ni. Maka ulama berkata dalam riwayat ni, dia kata 7 rumah. Kepala kambing ini pusing kepada 7 rumah. Dan
dia pulang kepada rumah Abdullah bin Umar. Kepala kambing. Di hari yang sama. Di hari itu Abdullah bin Umar dia hantarkan kepala kambing. Di petang kepala kambing tu balik ke badannya. Ini aku bagi kawan saya ni. Dia kata dia dah bagi kawan dia. Kawan dia bagi kawan dia lain. Kawan dia... Padahal mereka semua lapar. Mereka semua berhajat. Mereka semua fakir miskin. Tapi begitulah cara para sahabat Nabi SAW mengutamakan orang-orang yang lain dengan makanan, dengan harta, dengan kebaikan. Dengan dunia yakni. Dengan dunia. Kalau tintan akhirat, mereka tidak boleh mengutamakan siapa-siapa. Tintan salat, siapa yang salat di saf yang pertama, mereka berlumba-lumba, tak bagi siapa-siapa. Siapa yang berdiri di saf pertama waktu jihad fi sabilillah, mereka berlumba-lumba sampai nak bergaduh. Kalau untuk infak, untuk sedekah, berlumba-lumba, setiap satu nak bagi yang lain. Tapi kalau tintan dunia, makanan, duit, sebagainya, mereka suka mengutamakan orang lain. Ambil. Tak apa. Itu cara sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. La ilaha. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah SAW. Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha. Ini subhanallah satu cerita yang sangat tinggi lah. Tentang sifat mengutamakan orang lain. Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha isteri Rasulullah SAW. Di satu hari, hadis ini riwayat Imam Malik. Di satu hari Sayyidatina Aisyah puasa. Dan dia dah sediakan untuk buka puasa satu roti, yakni satu khubuz roti. Yang boleh. Untuk buka puasa. Tiba-tiba datangnya seorang miskin ketuk pintu, dia kata, aku lapar, bantu saya. Sayyidatina Aisyah suruh ben khidmatnya di rumah, dia kata, kau pergi dekat dapur, dekat sana ada satu roti, bagi dia lah, bagi dia makan. Ben khidmat Sayyidatina Aisyah, dia kata, wahai isteri Rasulullah, ini buka puasa kamu hari ini. Kalau bagi dia, tak dapat buka puasa. Dia kata, kamu bagi dia sahaja. Lepas tu dia kata, aku bagi. Ikut arahan. Dia bagi sahaja. Lepas masuknya waktu asar, waktu petang, ben khidmat Sayyidatina Aisyah, dia riwayat. Dia kata, ada satu keluarga daripada Al-Ansar, daripada Madinah, mereka menghantarkan seekor kambing yang balut dengan roti. Itu cara mereka masak dahulu. Iaitu seekor kambing mereka kosongkan dia, lepas tu mereka balutkan dia dengan roti, mereka masak begitu. Jadi mereka bagi kepada Sayyidatina Aisyah, kepada rumah Rasulullah SAW, seekor kambing dengan dalam roti. Jadi ambil roti tu dalamnya kambing. Dan ben khidmat Sayyidatina Aisyah, dia kata, yang bilik di sini, keluarga ni tak pernah bagi kita makanan. Yang ni bukan Sayyidatina Aisyah waktu memberi rutinnya tu, yang buka puasanya tu kepada orang miskin, waktu tu dia memang teringat dan dia haraplah akan sampai hari petang ini makanan daripada keluarga mana sana atau sini. Tidak. Mereka kata, Sayyidatina Aisyah pun tak tahu. Dan keluarga yang bagi makanan itu hadiah, mereka pun bukan yang biasa setiap hari bagi atau selalu bagi rumah Rasulullah SAW hadiah. Subhanallah. Jadi Sayyidatina Aisyah lepas azan maghrib, waktu azan maghrib, dia kata kepada ben khidmatnya, makanlah daripada ini. Bukankah ini lebih baik daripada roti kita tu? Ini gantian daripada Allah. Maknanya ulama berkata, barang siapa yang meninggalkan sesuatu kerana Allah, dia takkan dapat rasa kehilangannya. Barang siapa yang mengutamakan orang lain, memberi atau meninggalkan sesuatu kerana Allah Subhanahu Wa Taala,
mestilah Allah akan menggantikannya dengan perkara atau memberian yang lagi baik daripada itu. La ilaha illallah. Cuma al-ulama berkata, sifat ini, iaitu mengutamakan, memberi, bagilah kepada orang tu, atau mengutamakan orang lain, atau mendahulukan orang lain, itu kalau kita boleh sabar. Sebab apa sahabat Nabi SAW boleh melakukan perkara itu? Sebab mereka boleh sabar. Mereka boleh mendahulukan orang lain, dan mereka dalam masa yang sama dia boleh sabar. Tapi kalau kita ingin meniru sahabat, tapi kita tak boleh sabar, kita marah kepada takdir Allah, kita meminta-minta, kita tidak bersabar atas kesusahan itu, maka lebih baik kita terima memberian itu untuk diri kita. Sebab itu, ada di satu hari, ada seorang sahabat, dia bawa sekadar telur daripada emas. Dia bawa sekadar telur daripada emas, dia memberinya sedekah untuk Rasulullah SAW agar Rasulullah bahagikannya kepada orang miskin. Tapi Rasulullah balingkan emas itu kepadanya. Dia kata, ambilkanlah harta kau. Kemudian Rasulullah berkata, sesungguhnya ada bahagian orang datang kepada aku, membawa hartanya semua, duitnya semua, bagi saya sebagai sedekah untuk Baitul Mal, sedekah untuk orang miskin. Tetapi selepas tu dia duduk pula minta-minta daripada orang bantuan. Lebih baik tak bayar sedekah, simpankan duit itu untuk kamu. Jadi sifat ini, iaitu mengutamakan orang lain, mendahulukan orang lain dengan dunia, dengan duit, dengan makanan, itu Alhamdulillahirrabbilalamin. Itu jika kita orang yang iman kita tinggi, sabar kita juga tinggi. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, akhirnya satu cerita juga yang sangat bermakna, atau satu kisah yang sangat bermakna, iaitu kisah Hudzaifah Al-Adawi. Kisah Hudzaifah Al-Adawi. Beliau berkata, di hari Perang Al-Yarmouk. Perang Al-Yarmouk ini perang yang masyhur dalam Islam. Selepas Rasulullah SAW. Dia kata, aku pergi mencari sepupu saya. Sepupu saya ada di dalam perang itu. Dengan membawa air, nak kasih dia minum kalau dia masih hidup. Dan Alhamdulillah dapat jumpa sepupu saya. Lepas jumpa sepupu saya, aku cakap, kamu nak air tak? Dia kata, nak. Dahaga. Dia dah dah mahu meninggal. Lepas aku tegakkan kepalanya nak bagi dia air, suruh dia air minum, tiba-tiba dia mendengar suara orang sebelahnya menyatakan, merasa sakit. Membuat bunyi suara rasa sakit dan dahaga. Terus dia berhenti, tak minum. Sepupu Hudzaifah Al-Adawi ini terus berhenti. Dia dah mau minum, air dah depan mulutnya, dia berhenti. Dia kata, bagi dia, aku rasa dia lebih berhajat daripada aku. Bagi dia. Dia mengutamakan orang itu waktu dia baring dengan lukanya, dengan darahnya, dengan sangat rasa dahaga. Dia mengutamakan saudaranya orang Islam yang lain. Dia kata, bagi dia minum dulu. Okey, minum dahulu. Dia kata, bagi dia cepat. Takut dia meninggal sebelum dia dapat air. Dia kata, okey. Dia letakkan dia bagi kepada orang itu. Dia kata, minum. Sebelum dia minum, dia dengar suara yang ketiga. Dia kata, dia macam sakit. Dia kata, bagi dia. Minum terlebih dahulu. Baru saya. Dia kata, ya Allah. Minum dulu. Dia kata, bagi dia. Dia lagi zarurat daripada saya. Subhanallah. Selepas itu, tuan-tuan, perempuan semua.
dia pergi kepada yang ketiga, dia jumpanya dah meninggal. Tak sempat sampaikan air kepadanya. Yang ketiga dah meninggal. Jadi dengan segera dia pusing balik pergi menuju kepada yang kedua itu untuk memberi air kepadanya dan memberitahu orang tu dah meninggal dah. Tak sempat bagi dia air minum. Subhanallah, dia jumpakan yang kedua ni pun dah meninggal dah. Dah meninggal dalam keadaan husnul khatimah yang paling tinggi, iaitu dengan mengutamakan orang lain dengan hidup, dengan air. Lepas dia jumpa yang kedua meninggal, dia lari lagi laju kepada sepupunya yang dia memang datang kepada badang sana, badang perang untuk mencari sepupunya dan bantu. Dia jumpa juga sepupunya sudah meninggal. Subhanallah. Lihatlah bagaimana, wahai muslimin, wahai muslimat, bagaimana para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam mengutamakan satu sama yang lain. Setiap satu mengutamakan yang lain. Setiap satu mendahulukan yang lain. Kita di zaman sekarang mungkin kejar dunia sehingga kita lupa diri kita. Kita lupa agama Islam. Kita lupa ajaran Allah dan ajaran Rasulullah SAW. Sebab itu, kalau kita bukan daripada golongan Al-Muhajirin, jadilah daripada golongan Al-Ansar. Kalau kita bukan daripada golongan Al-Ansar, sekurang-kurangnya kita menjadi daripada golongan yang ketiga, iaitu yang berdoa kepada mereka, yang mengikuti akhlak mereka, yang mengikuti sifat-sifat mereka. Dan golongan yang ketiga ini juga dipuji oleh Allah. Allah memujikan orang yang beriman, yang datang setelah para sahabat Nabi SAW, membaca doa untuk sahabat dan mengikuti langkah-langkah mereka dan berjalanan dalam sifat dan akhlak mereka. Sebab itu, ulama berkata, manusia 3 jenis. Yang pertama, muhajirin. Kita dah tak sempat nak jadi muhajirin. Muhajirin tu yang berhijrah dengan Rasulullah. Golongan yang kedua, Al-Ansar. Kita pun tak sempat nak jadi Al-Ansar. Al-Ansar itu yang ada di zaman Nabi. Yang ketiga, iaitu orang yang datang setelah mereka, selepas mereka, membaca doa untuk mereka, mencintai mereka, menghormati mereka dan mengikuti jalan mereka. Jadi ulama berkata, kalau kamu tak sempat jadi daripada golongan pertama dan kedua, jangan tidak menjadi antara golongan yang ketiga. Kalau tidak, dia kata, kamu daripada golongan yang tidak terpuji oleh Allah Subhanahu wa taala. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Sebab itu haram kita mencarut atau menghinakan para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Walaupun mereka berlaku apapun, kita kena jaga adab, kita kena sentiasa baca doa untuk sahabat. Sebab itu Allah Subhanahu wa taala memuji orang beriman yang datang setelah sahabat membaca doa untuk para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan antara tanda buruk hari kiamat, tanda buruk akhir zaman, tanda fitnah-fitnah akhir zaman, iaitu orang di akhir zaman akan membaca laknat atas para sahabat. Dan ini golongan yang sesat. Golongan yang sesat di dunia iaitu yang membaca laknat dan mencarut dan menghinakan sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab itu Sayyidina Ali Zainal Abidin radhiyallahu anhu, Sayyidina Ali Zainal Abidin anna Al-Husain radhiyallahu anhu anna Ali bin Abi Talib. Ada seorang daripada Iraq, daripada negara Iraq, dia datang kepadanya. Kemudian dia kata, wahai cucu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dia mencarut kepada Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, mencarut kepada Sayyidina Umar bin Al-Khattab, mencarut juga kepada Sayyidina Uthman. Mereka satu golongan daripada negara Iraq. Orang daripada Iraq, mereka lah yang membunuh Sayyidina Al-Husain, Sayyidina Ali bin Abi Talib, hakadha. Yani fitnah terjadi di zaman sahabat. Jadi Sayyidina Ali Zainal Abidin jawab kepada mereka dengan cara hikmah. Di waktu itu mereka ingin menarik Sayyidina Ali Zainal Abidin agar menghinakan dan mencarut Sayyidina Abu Bakar dan Sayyidina Umar, Sayyidina Uthman.
Maka Sayyidina Ali tanya mereka, Sayyidina Ali Zainal Abidin, dia kata, adakah golongan ini daripada muhajirin? Mereka kata, tidak. Kita bukan muhajirin. Muhajirin dahulu zaman Nabi. Dia kata, oh baik. Adakah kamu golongan ini daripada Al-Ansar? Mereka kata, tidak. Kita bukan daripada Al-Ansar pun di zaman Nabi. Mereka dah di zaman tabi'in sekarang. Dia kata, baik. Engkau sekarang, wahai orang yang baru datang jumpa saya daripada Iraq, engkau telah terbaling dan menghinakan dua golongan ini. Al-Muhajirin dan Al-Ansar. Dan aku bersaksi bahawasanya kamu bukan daripada golongan yang ketiga yang disebut oleh Allah. Mereka kata, apa golongan yang ketiga yang disebut oleh Allah? Dia kata, golongan yang ketiga yang disebut oleh Allah, iaitu mereka yang datang selepas mereka beriman kepada Allah, berdoa kepada Allah, ya Allah ampunilah dosa kami dan dosa orang-orang yang beriman dahulu sebelum kami. Golongan yang ketiga ni membaca doa untuk sahabat. Ini dipuji oleh Allah. Kamu baca laknat atas sahabat. Kamu menghinakan sahabat. Kamu mencaruh sahabat. Jadi kamu bukanlah daripada golongan yang ketiga. Jadi wallahu a'lam kamu daripada golongan mana. Pergi bangun daripada majlis aku. Sebab ini adalah tanda ahli fitnah dan orang-orang fitnah di akhir zaman. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. InsyaAllah, lepas ni kita sambung lagi kejadian-kejadian di tahun pertama Hijrah.